Marilah tuan-tuan kita mulakan majlis ini dengan sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berhimpun di dalam majlis ini. Mudah-mudahan keberadaan kita ini dikira sebagai salah satu daripada amal-amal soleh. Tuan-tuan, sepatutnya kita baca kitab Manusia dan Islam. Tapi pasal minggu ni saja yang mengajar, minggu depan tajuk umum, minggu satu lagi pun tajuk umum. Jadi saya rasa lepas raya nanti baru kita sambung. Jadi untuk hari ini tuan-tuan, kita nak baca hadis, salah satu hadis daripada kitab Hadis 40 karangan Imam Nawawi. Hadis 40, tapi dalam kitab tu ada 42 hadis. Hadis yang saya nak baca ni ialah hadis yang ke-40. Tuan-tuan ingatlah, hadis yang ke-40. Kenapa nak baca hadis ni? Kerana kita ni memerlukan panduan, tunjuk ajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita berada pada zaman dan kita pula berada dalam keadaan lalai, sehingga kadang-kala kita lupa apa tujuan hidup kita. Maka disebabkan itu kita perlu membaca dan melihat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, bagaimana sepatutnya kita hidup di atas muka bumi ini. Hadis yang ke-40. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai ataupun bimankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa' wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautika. Rawahu al-Bukhari. Daripada Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar maknanya anak kepada Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku, lalu baginda bersabda, hendaklah engkau berada dalam dunia seolah-olahnya engkau orang yang berdagang atau orang yang sedang melalui di jalan permusafiran. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ini Ibnu Umar pula kata, jika engkau berada di waktu petang,
maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu petang. Dan gunakanlah sihat engkau sebelum datangnya sakit. Dan gunakanlah masa hidup engkau sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini saya nak baca tuan-tuan. Syarah tuan-tuan sendirilah tak? Kalau tidak, tak habis. Hadis ini tuan-tuan nak menunjukkan kita tentang bagaimana kita sepatutnya menilai kehidupan kita di dalam dunia ini. Bagaimana kita melihat dunia ini. Dan bagaimana sepatutnya kerja buat kita di dalam dunia ini. Bagaimana kita melihat dunia ini, satu. Yang kedua, bagaimana sepatutnya kita lakukan ketika berada di dunia ini. Supaya apa? Dengan dua benda itu, kita dapat memastikan diri kita ini berjaya di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita tidak berpegang dengan panduan yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti seseorang itu akan rugi di akhirat. Kita baca hubungan dunia dengan orang mukmin. Seorang sebagai seorang yang berdagang atau pengembara. Apa kata Nabi? Nabi memegang bahu Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibnu Umar ini amat rapat. Kita nak pegang bahu-bahu orang, bukan sebarangan orang kita boleh pegang. Tak. Melainkan orang itu cinta pada kita dan kita pun dekat dengan orang tersebut. Maka Nabi, itu salah satu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberi ilmu. Supaya apa? Supaya dengan tu bila Nabi cakap tu orang ambil berat. Orang ambil berat. Dalam hadis yang lain disebut hadis tentang Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bila Nabi nak cakap sesuatu tu, Nabi ambil tangan dia, Nabi pegang. Supaya apa? Supaya dia, sahabat ni beri perhatian. Macam tu jugalah. Ibnu Umar ini, Sayyidina Ibnu Umar ini, Nabi pegang bahu dia. Supaya beri perhatian. Nak apa? Nak beritahu kita pun beri perhatian. Benda yang Nabi nak cakap ni, benda yang penting. Apa kata Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hendaklah engkau berada di dalam dunia ini seolah-olah engkau seorang yang berdagang ataupun sebagai seorang yang sedang bermusafir di dalam perjalanan. Ini adalah satu nasihat yang tepat, menjadi panduan hidup kepada Ibnu Umar khasnya dan kepada seluruh kaum muslimin amnya. Dan inilah yang mesti diperhatikan serta dimengertikan oleh setiap orang yang ingin bahagia hidup di dalam dunia dan juga mendapat darjat yang tinggi dan sejahtera di sisi Allah di akhirat nanti. Ini benda yang Nabi cakap ni, kalau kita pegang, kita boleh buat, memang kitalah orang berjaya. Pada suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menggambarkan keadaan dunia dan akhirat. Dunia ni macam mana? Akhirat ni macam mana? Apa yang patut kita jadi? Kita kena jadi putera dunia ke putera akhirat? Inna dunya qadir tahalat mudbirah wa innal akhirata qadir tahalat muqbilah wa likullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, sesungguhnya dunia ini telah berangkat membelakangi kita. Makna dia ni, dunia ni dah pergi ke belakang dah. Dah pergi ke belakang. Malam tadi dah pergi ke belakang. Malam ni dah nak pergi ke belakang dah. Besok datang hari ni, lepas tu pergi ke belakang. Dunia ni pergi ke belakang. Dan sesungguhnya
akhirat itu berangkat menghadapi kamu. Akhirat ni pula kita nak sampai. Dia nak datang pula akhirat ni, kan? Dunia dah ke belakang, akhirat nak datang. Okey. Dan bagi tiap-tiap keduanya, dunia dan akhirat ini ada putera-puteranya. Ada ahli-ahlinya lah. Siapa dia jadi ahli dunia ke ahli akhirat. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, maka jadilah kamu dari putera-putera akhirat. Dan janganlah kamu jadi putera-putera dunia. Jangan habis matlamat kita hanya sekadar dunia, jangan. Jadilah kita ahli akhirat. Kerana sesungguhnya hari ini hari untuk beramal dan tiada perhitungan sekarang ni. Sedangkan esoknya di akhirat nanti adalah hari perhitungan dan tiada amal. Kalau kita nak buat kerjalah di dunia ini. Kalau kita nak cari bekalan akhirat, carilah bekalan akhirat sekarang. Sebab bila dah sampai akhirat, tidak ada amalan lagi yang boleh kita lakukan untuk menyelamatkan kita. Memang benarlah dan tepat sekali gambaran baginda sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dunia ini tempat untuk beramal dalam sekalian waktu. Bukanlah tempat untuk bermukim, duduk bersenang-senang sepanjang zaman. Nabi beritahu, dunia ini tempat kita beramal, bukan tempat kita habiskan waktu untuk berseronok sehingga lupakan akhirat. Kerana itu, seseorang dikehendaki kedudukannya sebagai seorang yang berdagang atau mengembara. Jadi nak selamat ni, kata dia, maka hendaklah kita ni hidup di dunia ni dalam keadaan kita sebagai seorang yang sedang berdagang ataupun sebagai seorang yang sedang mengembara. Ini saya baca je tuan-tuan. Kalau syarah nanti panjang, tak habis nanti. Yang pertama, sebagai seorang berdagang. Kita tengok kenapa Nabi kata sebagai seorang yang berdagang. Kerana seorang yang berdagang di negeri orang tentulah rindu ke kampung halamannya. Orang yang datang kan daripada luar datang berdagang, macam mana kaya pun dia, berapa banyak pun untung dia, tapi dia tetap ingat untuk kembali ke kampung halaman dia. Betul tak? Kerana dari sana dia datang dan ke sana pula ia akan kembali. Dari mana dia datang, ke situlah dia akan kembali. Macam tu juga orang yang pergi belajar. Dia pergi belajar hebat macam mana pun tempat tu, dia nak balik juga. Ini dia berdagang, dia berdagang. Dia carilah apa yang untung untuk perdagangan dia. Dia tak adalah terpesona dengan keadaan tempat dia berdagang itu. Dia tak tertarik dengan keadaan tempat berdagang itu sehingga lupa kampung halaman dia. Tidak. Dan dia pun tidaklah rasa seronok nak tinggal lama kat tempat berdagang tu. Tak seronok dia. Pasal dia kata tempat asal dia tu lebih baik. Susah-susah dia pun kat tempat asal dia, dia nak balik juga tempat dia. Hasrat hatinya tidak lenyap dari perkembalian itu, sekalipun sudah lama masa di rantau orang. Walaupun dah 15 tahun, 20 tahun duduk di rantau orang, berniaga, berdagang, tetap dia ada hasrat nak balik. Kan? Tapi ada juga yang jenis tak nak balik tak? Kat tempat kita kan. Ada juga yang tak nak balik. Dia seronok duduk kat tempat asing ini. Tempat orang asing ini, kita sampai, kita sebagai orang asing, orang pun tak kenal kita, kita pun tak kenal orang. Yang kita tahu, kita nak buat kerja kita. Okey. Namun demikian, kerinduannya itu, kerinduan tentang kampung halamannya itu, tidaklah ada ertinya kalau di waktu beliau kembali, beliau tidak membawa sesuatu apapun kecuali badannya sahaja. Untung ke tidak orang ni? 15 tahun duduk, 20 tahun duduk di negara orang buat kerja. Dia memang sukanya nak balik. Tapi bila dia balik, dia hanya balik membawa badan sahaja. Tak ada bekalan yang dibawa. Untung ke rugi orang ni? Untung ke rugi? Macam itulah kita diberi peluang berdagang
50 tahun, 40 tahun, 60 tahun kita diberi masa berdagang. Sepatutnya kita cari keuntungan yang banyak untuk kita kembali ke kampung halaman kita. Tapi ada manusia, dia kembali ke kampung halamannya selepas 60 tahun, 70 tahun duduk berdagang di dunia, dia balik hanya membawa badannya sahaja, tanpa membawa bekalan untuk akhirat dia. Untung ke rugi? Nabi SAW tanya. Tak. Padahal banyak barang-barang keperluannya yang akan dipergunakannya di kampungnya untuk kesenangannya kelak. Sedangkan barang-barang itu tidak pula dibawanya secukupnya. Dia nak balik kampung dia, perlu barang tu. Tapi bila diberi peluang berdagang di tempat orang, dia lupa nak sediakan barang tersebut. Kerana apa? Kerana beliau tidak berusaha mendapatkannya, atau telah didapatinya tetapi telah dihabiskan begitu saja, seolah-olah dia tidak akan kembali ke kampungnya. Pasal apa kamu tak bawa barang balik ke kampung kamu? Kerana dia tidak mencari. Dia tidak mencari. Ataupun dia dah cari dah, kemudian dihabiskan sebelum boleh sampai ke kampung halamannya. Macam itulah kita beramal ni tuan-tuan. Baik. Inilah keadaannya orang yang berdagang. Dan inilah pula keadaan seorang dalam dunia ini. Macam itulah kita ni, yang sama-sama dalam perantauan, sama-sama pula mesti mengusahakan untuk menyediakan perbekalan yang sebaik-baiknya dan secukup-cukupnya untuk hari kembalinya kelak. Gitulah kita. Pasal tu tuan-tuan, saya baca ni salah satu ni untuk diri saya. Kita banyak masa lapang. Kalau orang yang pergi sekolah, waktu ni waktu cuti sekolah. Kalau kita tengok umur kita pun dah pencen. Masa banyak. Tapi apa benda yang kita mampu buat? Apa benda yang kita buat untuk akhirat kita? Kita masa banyak. Saya masa banyak. Boleh baca Quran tak? Ada masa ke baca Quran? Saya masa banyak. Sekarang ni cuti. Sekarang ni saya dah pencen. Ada masa ke istighfar 100 kali? Ada masa ke nak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir sekurang-kurang 100 kali? Ada masa ke? Ada masa ke untuk kita selawat? Ada masa ke? Itu yang menyebabkan saya baca hadis ni. Pasal kita lalai, kita lupa. Padahal Allah bagi kita masa lapang yang banyak. Kalau kita tengok anak-anak yang sekolah cuti kan, apa yang boleh buat? Tuan-tuan tengok, apa benda yang boleh buat? Orang akan rancang berjalan, rancang ke sana, rancang ke sini, rancang. Tak dididik anak-anak ini, waktu lapang ni kamu carilah sebaik-baik bekalan kamu. Tak dididik. Maka hiduplah anak ni sampai besar pun macam tu lah. Bila cuti, seolah-olah cuti semua. Padahal masa itulah masa lapang. Nabi beritahu, rebutlah kamu peluang. Antara peluangnya apa? Masa lapang sebelum datangnya masa sibuk. Tapi kita masa lapang pun kita tak boleh buat apa-apa. Kita tak boleh buat apa-apa. Kita tak pernah ada penambahan dari sudut bekalan untuk akhirat kita. Pasal apa? Pasal kita tak fikir yang kita ni akan meninggalkan tempat ini. Kita tak fikir yang kita ni sekarang diberi peluang oleh Allah untuk berdagang, satu hari nanti kita akan kembali. Dan zaman sekarang ni pula tuan-tuan, orang nak kembali ke tempat asalnya, balik, iaitu menemui Allah. Zaman sekarang ni pelik-pelik, mudah sangat mati. Mudah sangat mati. Kita dah masuk dah hospital dulu ni.
Dah masuk dah hospital dulu ni kita ni. Sakit ni. Tahap ketiga, tahap keempat. Lepas tu baik. Keluar hospital. Boleh cari bekalan? Tak juga kita cari bekalan. Betul? Tak juga kita cari bekalan. Kita tengok virus ni, virus tu. Ramai orang mati. Kita pun rasa kita tak akan mati. Kita pun tak cari apa-apa. Padahal hari ini kita tengok seorang suami keluar rumah beritahu pada isteri, Yang nanti tengah hari nanti masak ni nak makan. Tapi kawan ni pergi, suami ni keluar bekerja, tak balik-balik dia. Macam-macam berlaku sehingga berlakunya kematian. Kita ingat balik dia nak makan. Tak makan-makan dia. Kan nak cakap ni mati ni zaman sekarang ni. Masya Allah, senang betul. Kita tengok, tapi kita pun tak buat apa-apa. Kita masih lagi mencari benda-benda yang tidak mampu membantu kita di akhirat. Kita masih mencari lagi benda yang tak mampu membantu kita ketika kita berada di akhirat. Itu. Maka nak selamatkan diri kita, ingatlah kita ni berdagang, Allah bagi modal kepada kita. Modalnya apa? Umur kita. Umur habis dah umur ni. Kan, tunggu masa je, berapa masa tak tahu. Kalau tengok amalan kita nak banding dengan orang lain, teruk. Belum dengan sahabat lagi, tak payah. Dengan orang yang kita tengok hebat-hebat ni tak. Dia sibuk, dia macam-macam kerja ada, macam-macam jawatan ada. Tapi macam-macam ibadat dia boleh buat. Macam-macam bekalan yang dia boleh persiapkan untuk diri dia. Kan? Kita tengok ada orang sibuk. Tapi sibuk-sibuk dia tu, semua benda yang dia sibuk itu dapat menjadi bekalan untuk akhirat dia. Apa tu Nabi kata, jadilah kamu sebagai seorang yang berdagang. Tuan-tuan kalau ada masa berdagang kan, pergi luar negara ke, pergi mana ke, 3 hari, 4 hari kan, jalan untuk berniaga. Apa yang kita akan sibuk? Kita sibuk pasal berniaga dululah. Tak? Kalau ada masa-masa terluang, barulah kita tengok benda-benda lain. Betul? Sebab kita datang ni untuk buat bisnes ni, untuk cari keuntungan. Kalau ada masa lapang, carilah benda-benda lain. Macam itulah. Baik, yang kedua, Nabi SAW menyatakan, hendaklah kamu berada di dunia ini sebagai seorang yang pengembara, seorang yang sedang musafir, yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Yang ini misalan ni lebih kuat lagi berbanding yang tadi. Sebab ada orang asing datang ke negara kita, dia tak fikir nak balik negara dia. Dia nak menetap kat sini. Tapi orang yang bermusafir ni, dia tak ada. Dia kalau berhenti ke R&R, walaupun ada menu rahmah sekalipun, kan, dia duduk sekejap, lepas tu dia jalan terus. Dia tak ada dia nak duduk lama-lama, nak gini, nak gitu, tak ada. Yang ni lagi kuat, perbandingannya lebih hebat. Jadilah sebagai seorang yang bermusafir, yang sedang menuju ke suatu tempat. Dia menghendaki bermacam bekalan untuk keperluannya selama dalam masa perjalanannya. Dalam masa perjalanan ni pun perlu bekalan. Perlu bekalan tak? Orang pergi haji, pergi umrah, pergi mana, perlu bekalan. Padahal sekejap je, 10 hari je. Ini kena cepat-cepat lah, tak habis ni. Tak boleh cerita lah. Kita jadi macam baca khutbah, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar baik-baik. Saya buat macam baca khutbah. Saya nak perhabiskan. Andaikan dia tidak mengadakan bekalannya dengan harapan akan mendapat bantuan dari ihsan orang di jalan, maka mungkin dia akan terlantar dan sengsara, tidak sampai ke tempat yang ditujunya. Kalau dia sendiri tak nak siapkan bekalan untuk musafir, nak tunggu orang bantu, akhirnya cari-cari orang tak bantu, akhirnya dia yang merana. Inilah keadaannya orang yang mengembara, yang menjadi perbandingan bagi orang yang sedang hidup dalam dunia ini. Yang semakin lama hidupnya, semakin dekat perjalanannya, dan semakin hampir pula ajalnya. Maka alangkah ruginya jika bekalannya tidak ada atau tidak mencukupi. Dia nak sampai lah kat tempat dia.
Jalan-jalan nak sampai dah tempat, tapi bekalan tak cukup. Pada suatu hari, seorang ulama ahli tasawuf yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini bertanya kepada seorang lelaki, berapakah umur engkau? Maka lelaki itu menjawab, 60 tahun. 60 tahun tuan, umur saya. Agak, kata Fudail bin Iyad, agak panjang umur engkau ini. Agak panjang umur engkau ini. Engkau sekarang dalam perjalanan menemui Tuhan engkau, dan engkau hampir-hampir sampai. Mendengar perkataan itu, lelaki ini pun terkejut, termenung seketika, dan beliau mengucapkan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita rajin sebut tu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka Fudail bin Iyad pun bertanya, apakah tafsiran perkataan tersebut? Kamu tahu ke apa tafsiran perkataan tersebut? Maka kata Fudail bin Iyad, barang siapa yang mengetahui bahawa ia hamba Allah dan akan kembali kepada Allah, maka hendaklah ia mengerti bahawa ia akan menghadapi Allah dan akan disoal. Kita kata kita hamba Allah, bila kita kata kita hamba Allah akan kembali kepada Allah, maka kita akan disoal. Maka hendaklah ia sediakan jawapan daripada soalan tersebut. Dia kata, kalau sudah begitu, apakah helah, kata lelaki ni, kalau macam tu saya nak buat macam mana ni? Saya sebelum ni tak fikir pasal akhirat, tak fikir pasal bekalan, tak fikir pasal nak mati ni, nak sedia apa, tak fikir. Macam mana saya nak buat ni? Maka kata Fudail bin Iyad, kalau mudah sahaja, iaitu engkau cuba memperbaiki dan mengelokkan waktu yang masih ada lagi. Cara yang mudah je. Yang dulu dah terlepas nak buat macam mana? Cara untuk kita menutup kelemahan, kekosongan, kerugian yang ada pada masa lampau itu macam mana, kata dia? Maka kamu perbaikilah dan kamu mengelokkanlah waktu yang masih ada lagi. Nescaya diampuni bagi engkau apa yang telah lalu. Masa yang ada yang sikit-sikit ni, carilah betul-betul, gunalah betul-betul. Ini saya cakap diri saya ni, tuan-tuan. Kan saya kadang malam tak tidur. Malam tak tidur sampai subuh. Buat apa? Baca Quran? Tak ada pun. Zikir? Tak ada pun. Baca buku? Tak ada pun. Apa yang kita buat? Main-main, WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, tak apa gram-gram lah. Habis je waktu macam tu. Habis. Maka dia kata, gunalah waktu yang ada ini sebaik mungkin. Tetapi kalau engkau masih lagi melakukan hal yang buruk dalam jangka waktu yang masih ada ini, engkau akan diseksa kerana perbuatan yang telah lalu dan kerana perbuatan yang akan datang ini. Kalau kamu masih lagi tidak mengambil berat tentang waktu ini, maka kamu rugilah. Dunia pun rugi, akhirat pun rugi habis. Masuk yang kedua pula, tentang kata-kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar mewasiatkan kepada kita, kesimpulan daripada hadis tadi ni, suruh jaga masa kan, suruh jaga masa, suruh jaga umur kita, suruh jaga peluang yang Allah beri ni. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau menunggu sampai waktu pagi. Demikianlah pula sebaliknya, kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Ini bererti amal pada waktu petang mestilah dikerjakan di waktu petang. Jangan tunggu sampai sebelah pagi. Macam itulah yang sebaliknya. Tapi kita apa? Kita kalau bab dunia, tak tangguh-tangguh kita. Tak tangguh kita. Tapi kalau bab yang berkaitan agama, akhirat, tangguh semacam. Kalau pasal tu, kata para ulama, kan nak ambil waktu ni. Kalau nak syarah-syarah jadi itu. Apabila seseorang ini ingat kematian, maka dia akan dikurniakan 3 perkara kebaikan. Antaranya apa? Segera bertaubat. Segera bertaubat. Yang kedua, merasa cukup dengan apa yang ada. Dunia ni lah. Dunia yang ada ni dia rasa cukup lah.
Yang tak cukup apa? Amalan akhirat tu tak cukup. Yang ketiga, dia bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan juga ibadat. Ibadat kebaikan ni luas tuan-tuan. Bukan makna semayang, zikir, setakat ni je. Tuan-tuan pergi di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, fikir apa yang boleh kita beri kepada masyarakat, kebaikan-kebaikan untuk masyarakat, bantu masyarakat, itu semua boleh dapat pahala tu. Tuan-tuan pula ada kekayaan, tuan-tuan guna kekayaan bantu orang, itu semua hebat, itu pahala dia. Itu semua hebat. Tuan-tuan fikir bagaimana nak menangkan Islam, bagaimana nak letakkan Islam di tempat yang tinggi, tuan-tuan bagi masa, tuan-tuan bagi buah fikiran, itu semua boleh pahala. Yang rugi apa? Orang ni ada semua benda tapi dia tak gunakan untuk Islam, dia tak gunakan untuk masa depan dia. Ini orang yang rugi. Jadi dia kata, gunalah waktu, peluang yang ada ini dan kerjakanlah benda tu, kerana tiap-tiap amal ada waktunya. Kadang-kadang luput waktunya, belum tahu dapat dikerjakan ataupun tidak. Kalau kita tunggu, belum tentu kita boleh lakukan pada masa yang akan datang. Demikian pula amal hari ini, jangan ditunggu untuk dikerjakan pada keesokannya, sebab boleh jadi ada halangan yang menanti, ada gangguan yang menunggu, yang tidak ada sesiapa pun yang tahu. Mana kita nak buat ni, akhirnya tak dapat. Orang yang mengerti nilai waktu tidak akan membiarkan waktunya habis dengan percuma, tetapi ia akan dipenuhi dengan amal yang berguna, kerana dia sedar waktu adalah umurnya. Habislah bererti kuranglah umurnya. Habis waktu, maka kuranglah umurnya dan kurang pula amalnya. Padahal amal itulah persediaan hidup yang paling bermanfaat untuk sepanjang zaman. Sungguh amatlah tepat wasiat Ibnu Umar sebagaimana yang tersebut itu. Jangan tunggu masa akan datang. Gunalah waktu sekarang ini untuk mencari kebaikan. Kemudian dia nasihat yang kedua, gunakanlah waktu sihat ini sebelum datangnya masa sakit, dan gunalah waktu hidup ini sebelum datangnya waktu kematian. Ini berarti sehat-sehat ini tuan-tuan, inilah peluang tuan-tuan. Waktu dah habis, kesihatan dah terganggu, macam-macam kerugian, macam-macam halangan kita. Ada orang kadang-kadang tiap-tiap minggu pergi apa ni? Pergi blood, tukar apa? Tukar darah ni, dialisis. Masa tu macam mana? Kalau orang ni jenis ada amalan, dia tahu apa nak baca, nak zikir, nak baca Quran, nak apa kan, boleh lah. Tapi kalau orang ni jenis tak tahu apa, dia duduk berapa jam tu lamanya, tak boleh fikir apa, tak boleh nak baca apa. Waktu sehat ini gunalah, waktu hidup ini gunalah sebaik-baiknya untuk amal dan pekerjaan yang berguna, yang mendatangkan faedah di kemudian hari, dan hargailah masa tersebut sebelum datang masa sakit dan masa kematian. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, buatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, masa muda sebelum tua, masa sehat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum sibuk, masa hidup sebelum mati. Maka dengan keterangan ini wajiblah atas setiap orang mukmin menyadari benar-benar akan nilai hidup dalam dunia sebelum hidupnya itu didatangi sesuatu yang mengganggunya atau membinasakannya, seperti kesusahan, kesakitan, kesibukan, kekacauan, kematian dan sebagainya. Kata Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali beritahu, ini akhir sekali tuan-tuan, sesungguhnya badan anak Adam adalah diibaratkan seperti jala. Badan kita ni dia kata ibarat seperti jala. Untuk apa jala ni? Untuk mengusahakan amal-amal yang baik. Usahalah guna badan kita sebagai jala ni untuk amal-amal yang baik. Apabila ia berjaya dalam tugasnya, kemudian mati, maka sudahlah mencukupi. Tidaklah memerlukan kepada jala itu lagi, iaitu badan yang telah dipisahkan oleh mati. Dia kata Allah bagi kita badan ni ibarat jala, kita buatlah amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Bila datang kematian, maka cukuplah, pasal kita dah beramal.
jala tu dah tak perlu dah pada kita. Kan? Badan tu dah tak perlu. Sayugia diingat bahawa tidaklah ada sebarang keraguan bahawa seorang manusia apabila telah mati, habislah segala keinginannya kepada dunia. Habis dah. Bila dah mati, ada keinginan pada dunia? Tak ada. Apa yang sangat diingini ialah amal-amal soleh untuk menjadi bekalan kuburnya. Ada ketika tu dia kata, kalau nak pergi makan angin kat sini kan bagus. Bukan benda ni salah, tuan-tuan. Tak salah. Ini saya cakap contoh je. Yang salah ni dia dilalaikan oleh dunia sehingga lupa akhirat. Ni contoh je. Dia main sana, main sini. Orang mati nak benda tu ke? Tak ada. Dia nak apa? Kalau boleh ya Allah, engkau kembalikanlah aku ya Allah kat dunia untuk aku cari bekalan. Apabila ada bekalan itu, dia tidak ada lagi keinginan untuk kembali ke dunia. Tetapi ketika mana bekalan akhiratnya tidak ada, dia harap-harap sangat kalau boleh kembali ke dunia untuk menyediakan bekalannya. Tetapi alangkah malangnya, jala itu tadi telah pun diambil daripadanya. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai jauhlah, segala-galanya telah berlalu. Dia nak kembali ke dunia, sedangkan jala tu, badan tu telah diambil. Maka tinggallah dia terpegun, tercengang-cengang, sesal selama-lamanya di atas kecuaiannya mengambil bekalan sebelum jala, iaitu badan itu, diambil daripadanya. Pasal itu Nabi SAW beritahu, gunakanlah masa hidup sebelum untuk keperluan mati kamu. Gunakanlah masa hidup engkau bagi keperluan mati engkau. Carilah tuan-tuan, dan kita pula insya-Allah akan didatangi dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka jangan tunggu bulan Ramadan, mulalah daripada sekarang tuan-tuan. Jangan kita tunggu bulan Ramadan nanti nak ni, bulan Ramadan nak tu, bulan Ramadan nak ni. Dia kata jangan tunggu besok, kita pula tunggu bulan Ramadan, lagi lama lagi. Ada? Kan kita kan semua nak tunggu bulan Ramadan. Nantilah bulan Ramadan kita mulalah. Bulan Ramadan kita mula lah. Dah bila sampai ke bulan Ramadan ni, semua nak program nanti bulan Ramadan mula. Mula je lah sekarang. Dia kata jangan tunggu petang jangan tunggu pagi, kita tunggu bulan Ramadan. Ya tak? Itu saya lah, macam-macam program nak buat bulan Ramadan. Tapi sekarang ni senyap, tak buat apa-apa. Rugi kita tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga sentiasa memberi peringatan kepada kita, membimbing kita dan menjaga kita agar kita mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Aku qauli, dan kita tutuplah majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.